ambil masa untuk Ustaz menceritakan berkaitan dengan format pendidikan Islam SPM KSSM 1223, yang mana pada tahun ni kamu akan menduduki PSA ni lah calon pada tahun ni lah 2021. Jadi Ustaz percaya ada yang telah mengetahuinya format ini, telah pun diberitahu sebelum ni, ataupun mungkin ada yang baru tahu. Dan jadi untuk hari ni Ustaz akan ulang lagi lah. Okey, baik. Seterusnya berkaitan dengan kertas lah. Ada dua kertas untuk pendidikan Islam, iaitu kertas 1 merupakan ujian bertulis dan kertas 2 ujian lisan pentaksiran pusat. Okey, untuk pentaksiran pusat ni mengikut pada takwim lah bermulanya pada bulan April lah April sehingga Jun pada tahun ini. Kamu calon SPM pada tahun ini akan menduduki ujian lisan ni dia bermula bulan April lah, tempohnya sehinggalah bulan Jun. Jadi ini untuk kertas 2. Manakala untuk kertas 1 ni ujian betul ini tidak ada jadual lagi lah untuk periksa SPM pada tahun ni, sama ada tahun ini atau tahun hadapan ni, wallahualam lah. Tapi untuk ujian betulis ujian lisan kertas 2 ni kamu akan jalankan pada tahun ni lah semasa tingkatan 5. Okey, seterusnya jenis instrumen kertas 1 ujian bertulis ataupun soalan objektif. Okey, ada tiga jenis item bagi kertas 1 ni, iaitu subjektif respon terhad, subjektif respon terbuka dan subjektif berstruktur. Apakah dimasukkan dalam ketiga-tiga item ini? Saya akan jelaskan insyaAllah lepas ni untuk slide yang seterusnya. Okey, item respon terhad berkecenderungan menghadkan bentuk dan respon pelajar. Bentuk respon biasanya dihadkan melalui skop yang disoal dan markah yang diperuntukkan. Biasanya item ini memerlukan pelajar memberikan respon dalam satu frasa atau satu perenggan. Dengan menghadkan bentuk dan panjangnya respon pelajar, pemarkahan lebih terselaras dan dapat meninggikan kebolehjayaan. Okey, ini contoh soalan subjektif respon terhad. Okey, Ustaz percaya anda semua telah jumpa bentuk soalan beginilah. Contohnya soalan akhir tahun pada tahun lepas. Inilah merupakan bentuknya lah. Maksudnya subjektif respon terhad ni ialah soalan jawapannya adalah berdasarkan kepada fakta lah yang terdapat dalam teks ataupun di dalam DSKP. Contoh soalannya ialah apakah maksud upah haji? Nyatakan maksud iddah. Dan ketiga, nyatakan dua nama dewa yang telah ditubuhkan pada zaman Khulafa Rasyidin. Maksudnya jawapan kamu mestilah jawapan berdasarkan kepada buku teks lah. Itu maksud respon terhad. Maksudnya tidak boleh jawapan secara logik lah. Itu maksud bahasa mudahnya soalan subjektif respon terhad ni ialah jawapannya ialah berdasarkan kepada fakta lah. Maksudnya kamu kena hafal lah fakta tersebut. Okey. Seterusnya item respon terbuka. Okey, untuk item respon terbuka ni dia bersifat polikotomus. Polikotomus ni ialah jawapan yang mempunyai pelbagai kemungkinan lah. Biasanya untuk item respon terbuka ni ialah bagi soalan KBKK dan juga soalan KBAT. Maksudnya jawapan tu jawapan yang lebih terbuka lah, subjektif. Maknanya tidak terhad kepada satu jawapan lah. Okey. Baik, ini contoh subjektif respon terbuka. Terangkan dua langkah yang boleh diambil untuk menangani ajaran sesat. Kedua, jelaskan dua alasan keutamaan milih calon isteri yang beragama. Dan soalan tiga, terangkan dua kepentingan kemudahan awam terhadap individu. Maksudnya, jawapan kamu ni, jawapan yang kamu jawab nanti
pelbagai jawapan lah. Okey. Bahasa mudahnya ialah soalan KBKK lah. Maksudnya jawapan tidak terikat dengan satu-satu jawapan lah. Berbeza dengan item respon terhad tadi ya. Okey, seterusnya item berstruktur. Okey. Mengandungi satu siri soalan yang berkaitan antara satu sama lain berdasarkan satu rangsangan tertentu. Mengandungi beberapa item pendek yang didasarkan kepada satu tajuk atau kebenaran yang telah ditetapkan. Respon pelajar adalah terpandu dan terhad. Okey. Baik, seterusnya ini merupakan contoh soalan subjektif berstruktur. Maksud berstruktur ni ialah contohnya soalan 1A Roman 1A berkaitan dengan nifak. Jadi untuk soalan 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman, soalan ni adalah saling berkait lah. Antara soalan 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman ni soalannya berkaitan dengan penyataan 1A di atas tu. Jadi itu yang dimasukkan dengan subjektif berstruktur lah. Okey. Kemudian bilangan soalan 5 soalan jawab semua. Seterusnya jumlah markah 100 markah. Okey, wajarannya ialah 80%. Maksudnya 20% lagi adalah daripada markah ujian lisan lah yang kamu akan jalankan bermula April nantilah pada tahun ini sehingga Jun lah tempohnya. Okey, seterusnya tempoh 2 jam 30 minit. Ini untuk kita satu lah. Okey, kemudian untuk yang kedua ialah berkaitan dengan pendidikan Islam kertas 2. Jenis instrumen ujian tilawah dan hafazan Al-Quran dan juga bacaan hadis. Okey, ada 3 bahagian. Bahagian A, tilawah Al-Quran sebanyak 50 markah. Bahagian B, hafazan sebanyak 30 markah. Dan bahagian C, membaca hadis sebanyak 20 markah. Jadi total ataupun keseluruhan markah sebanyak 100 markah. Maksudnya 20% daripada markah yang kamu peroleh ini adalah dengan 100 lah. Maksudnya 20% saja akan diambil lah daripada markah keseluruhan ni. Untuk dimasukkan ataupun untuk digabungkan ke dalam kertas satu nantilah untuk markah benar SPM lah. Okey. Baik, seterusnya untuk tilawah Al-Quran ni terbagi kepada tiga pembahagian lah. Untuk baca Al-Quran sahaja 20 markah, tajwid 20 markah, kefasihan 10 markah. Seterusnya untuk ayat hafazan 30 markah, hafaz dan lancar 15 markah, tajwid 15 markah. Okey, kemudian bacaan hadis sebanyak 20 markah. Membaca hadis dengan betul 20 markah. Maksudnya kamu hanya perlu membacanya sahajalah, bukan hafal lah. Okay, membaca berdasarkan kepada teks yang kamu pilih lah nanti ya. Okey, tempohnya ialah sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, April hingga Jun. Setiap calon atau pemurid diberi satu set soalan yang mengandungi satu soalan tilawah, 2 soalan hafazan dan 1 soalan hadis. Tugasan ini kamu mesti buat dalam masa 10 minit lah. Okay, dalam masa yang telah ditetapkan lah. Okay. Soalan-soalan ini diambil daripada tajuk sama ada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 lah. Maknanya berdasarkan kepada set yang kamu pilih lah semasa berlangsungnya ujian tilawah ni ya. Okey, seterusnya ini merupakan aspek yang akan dinilai lah. Okey, yang pertama berkaitan dengan bahagian A, membaca ayat-ayat Al-Quran. Untuk aspek yang pertama, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan betul 20 markah. Berdasarkan kepada perkara-perkara yang berikutlah. Sebutan asas makhraj huruf hijaiyah, baris fathah, dhammah, kasrah, sukun, syaddah. Okey, kategorinya ialah
terbagi kepada 3 kategori lah. Cemerlang, baik, memuaskan. Untuk cemerlang bermula dengan markah 14 hingga 20, baik 7 markah hingga 13, dan kategori memuaskan 1 hingga 6 markah. Okey, berdasarkan kepada kriteria yang terpapar lah di hadapan kamu. Okey, seterusnya aspek yang kedua di dalam bahagian ayat tilawah Al-Quran ialah membaca ayat-ayat Al-Quran dengan bertajwid, iaitu sebanyak 20 markah. Tajwid yang akan dinilai ialah antaranya ialah hukum isti'azah dan basmalah, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, wajibul gunnah, fawatihus suwar. Fawatihus suwar ni ialah pembuka surah lah. Nun sakinah dan tanwin, mim sakinah, mak silah, mak lazim, qalqalah, hukum bacaan ra, tanda wakaf dan ibtidak. Jadi ini merupakan aspek yang akan dinilai daripada aspek tajwid. Okey, sama juga terbagi kepada 3 kategori berdasarkan kepada kriteria yang yang dapat kamu tengok sekarang lah. Okey, seterusnya aspek yang ketiga membaca ayat-ayat Al-Quran dengan fasih, iaitu sebanyak 10 markah. Untuk markah cemerlang, aspek yang dinilai ialah pertama, bacaan lancar, sebutan jelas, intonasi baik, menepati lahjah Arab, dan yang kelima, menepati makhraj huruf. Begitu juga dengan aspek yang baik, berdasarkan kepada aspek yang kamu dapat tengok di dalam skrin lah. Dan yang terakhirnya aspek memuaskan. Jadi berdasarkan kepada perkara-perkara yang dinilai ni, markah akan diberilah semasa berlangsungnya ujian lisan lah. Okey, seterusnya bahagian B, ayat hafazan. Aspek yang pertama ialah menghafaz ayat-ayat Al-Quran dengan betul, 15 markah. Keseluruhan ayat, bacaan lancar, bacaan secara tajwid. Tajwid ini ialah tidak cepat dan tidak terlalu lambat. Juga terbagi kepada 3 kumpulan, iaitu cemerlang, baik dan memuaskan. Okey, juga berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkanlah. Okey, seterusnya aspek yang kedua di dalam bahagian B berkaitan dengan ayat hafazan, iaitu menghafaz ayat-ayat Al-Quran dengan bertajwid, iaitu sebanyak 15 markah. Okey, untuk tajwid ini sama sebagaimana aspek tajwid di dalam baca Al-Quran tadilah. Okey. Juga berdasarkan kepada 3 aspek pembahagian markah, iaitu cemerlang, baik dan memuaskan, berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya aspek yang terakhir, iaitu bahagian C, bahagian yang terakhir berkaitan dengan membaca hadis. Aspeknya ialah membaca hadis dengan betul. Maksud betul ni ialah sebutan yang jelas, menepati baris dan menepati makhraj huruf. Maksudnya makhraj huruf ni ialah sebutan huruf jelas lah. Okey, juga terbagi kepada 3 grade, cemerlang, baik dan memuaskan, berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan. Okey, baik. Jadi Ustaz rasa sekadar ini saja perkongsian berkaitan dengan format pendidikan Islam SPM KSSM yang akan dilaksanakan insya-Allah pada tahun ini. Okey.